Assalamualaikum murid-murid semua. Hari ini bersama saya Cikgu Sufina, kita akan belajar tentang cara menulis perenggan pendahuluan. Jadi murid-murid, dalam membina sebuah karangan, jadi kita perlukan 3 komponen utama, iaitu pendahuluan, isi dan penutup. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pendahuluan. Bagaimana cara kita untuk menulis pendahuluan yang baik? Jadi hari ini cikgu akan mengajarkan tentang 4 kata kunci yang kamu boleh gunakan dalam menulis perenggan yang baik. Jadi apakah 4 kata kuncinya? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah pernyataan umum atau definisi. Kita singkatkannya kepada PU. Pernyataan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat huraian. Ataupun kita singkatkan kepada AH. Yang ketiga, ayat contoh. Kita singkatkan kepada AC. Dan yang keempat, ayat huraian. Kita singkatkan kepada AH. Jadi, PU, AH, AC, AA. Jadi, inilah adalah turutan cara bagaimana kita untuk menghasilkan atau membina sebuah perenggan yang mantap. Baik, kita lihat yang pertama. Kita lihat kepada petikan pendahuluan tersebut. Ini bertopik jerebu. Jadi jika ada topik lain seperti topik kesihatan, kamu boleh tulis tentang kesihatan lah. Jadi topik tentang ekonomi, kamu tulis tentang ekonomi. Diingatkan, perenggan pendahuluan hanya satu perenggan sahaja. Jadi murid-murid perlu masukkan keempat kata kunci ini di dalam satu perenggan pendahuluan. Ingat ya. Jadi kita lihat PU, itu pernyataan umum. Yang pertama, tentang jerebu. Saban tahun, negara kita dan negara-negara jiran kita ditimpa masalah jerebu yang serius sehingga menjejaskan tahap kesihatan dan keselamatan. Jadi pernyataan ini merupakan satu ayat yang umum. Jadi jika kamu melihat kepada topik lain tentang ekonomi, kamu nyatakan ekonomi kita merosot dengan adanya penularan wabak COVID-19. Contoh, secara umum. Ataupun kamu boleh tulis definisi. Misalnya, jerebu merupakan definisinya lah. Itu untuk ayat pertama. Jadi secara umum. Kita lihat ayat kedua, iaitu ayat huraian ataupun AH. Bila kita dah tulis satu pernyataan umum, jika masuk ayat huraian, kita perlu huraikan tentang pernyataan umum kita tersebut. Jadi kita huraikan sedikit. Misalnya kita lihat di sini, negara jiran-jiran kita, Indonesia, mengamalkan teknik tebang dan bakar dalam pertanian. Para petani di Indonesia membakar ladang mereka setelah pokok-pokok tersebut berbuah. Jadi, ayat ini menghuraikan sedikit tentang masalah jerebu yang dinyatakan di awal, di ayat pertama, iaitu pernyataan umum. Baik, kita masuk ayat yang ketiga, iaitu ayat contoh. Bila kita dah nyatakan secara definisi ataupun secara umum, kita dah huraikan, kita bagi contoh. Kita lihat sini, perbuatan mereka mengancamkan telah mengancam kewibawaan kerajaan Indonesia dan berterusan sehingga tiada penghujungnya. Jadi contoh ini kita boleh berikan apa-apa contoh. Contoh kat sini mengatakan dia telah mengancam kewibawaan kerajaan Indonesia. Contoh lain, kalau kita lihat kepada ekonomi, kita menulis tentang topik ekonomi. Kita boleh tulis tentang keruntuhan, iaitu sistem ekonomi kita disebabkan wabak COVID-19. Misalnya, misalnya para pekerja tidak dapat bekerja, dibuang kerja. Contoh, jadi kita bagi contoh sedikit. Faham? Jadi ayat yang keempat, ayat arahan. Setelah kamu dah nyatakan secara umum, dah hurai, dah bagi contoh. Contoh tak kisah apa saja contoh yang berkaitan dengan topik tersebutlah. Kemudian ayat keempat, kita perlu kaitkan dengan arahan soalan. Setiap soalan kita membina karangan, contohnya nyatakan kesan-kesan jerebu. Nyatakan kebaikan menabung, contoh. Jadi ayat yang terakhir ni, ayat arahan ini kamu perlu kaitkan dengan soalan yang kamu dapat pada awal sebelum kamu membina karangan. Contohnya kat sini. Kita lihat ayat arahan. Persoalannya, apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil oleh masyarakat sekiranya masalah jerebu kembali menimpa negara kita?
Jadi dia nyatakan apakah langkah-langkah. Jadi soalannya adalah nyatakan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil oleh masyarakat. Jadi contohnya seperti tadi, kebaikan menabung. Kamu boleh tulis, apakah kebaikan menabung terhadap masyarakat? Contoh. Jadi ayat keempat ni kamu perlu kaitkan dengan soalan balik. Kemudian baru kamu masuk dengan isi. Dan nyatakan isi-isi tentang topik tersebut lah. Jadi 4 perkara ini, 4 kata kunci ini penting untuk kamu tulis di dalam perenggan pendahuluan untuk melengkapkan pendahuluan itu dengan baik. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih murid-murid semua.